dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian disyarahkan, dihuraikan oleh ulama dalam kitab-kitab. Masya Allah. Kemudian bersahabat dengan orang alim, kata dia. Bila bersahabat dengan orang alim ini, kita akan dapat cebisan ilmu daripada dia. Tuan-puan, saya tidaklah alim. Yang alim ini dipanggil ulama. Jamak kepada alim. Alim itu seorang, mufrad. Kalau musanna, alimani, orang dua, orang yang alim. Kalau ramai dia panggil ulama. Paling alim sekali allamah. Siapa yang paling alim? Tidak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini jahil belaka. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia wahyu. Tak tahu, kita ni makna jahil ni tak tahu. Datang dengan kosong dan kembali dalam keadaan kosong pula. Kosong. Bila umur kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun, Allah kata, waktu ketika mana kamu, usia kamu, nu'ammir, kami berikan kepada kamu umur. Umur ni makna usia. Seorang ulama bila ditanya kepada dia, berapakah usia kamu? Wahai ulama, Syekh umur berapa ni? Dia tak sebut pun angka, figure. Dia kata apa? Umri qad madha. Yang berlalu itulah usia aku. Wal baqi la adri. Ke depan tu aku tak tahu. Tu bila tanya tentang umur, mereka takut, tuan-puan. Kan? Jadi bila umur ni Allah kata kami berikan kepada mereka umur. Bila panjang sikit manusia ini, ulama kata bila dia panjang sikit, dia akan kembali kepada asal dia datang. Asal kita ni mula-mula kecil. Bayi, perut, rahim, lemah. Bayi, al-atfal, as-sabi, kanak-kanak, mai sikit dia naik remaja, dewasa, dia kemah sikit. Naik balik, naik lagi, pencah lagi, nyah lagi, pi lagi, dia akan pergi kepada tua. Lagi, dia lajak lagi, dia akan kepada tua bangka. Tua bangka dia dah tak larat, dia macam bayi balik. Kecil balik. Manusia dia akan, lama dia akan kembali kepada asal dia. Kita kecil dulu, ya, bila dah tua sangat dia akan kecil, tengok. Tulang-tulang pun dia akan jadi lemah, urat-urat saraf. Bukan kata tua, bukan kata ni, budak-budak pun, remaja pun sekarang banyak penyakit. Sebab tu dalam Islam mengajar kepada kita untuk menjaga pemakanan, kesihatan. Jaga makan ni. Hari ni orang jaga makan ke? Jaga-jaga makan. Kan? Ini peringatan kepada diri saya juga, kepada kita semua. Jagalah kesihatan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dua nikmat yang besar kamu kena jaga. Yang pertama nikmat sihat. Orang cukup lupa, tuan-tuan, nikmat sihat ni. Bila sihat dia tak rasa kesihatan yang Allah bagi kepada dia. Lalu bila dia sakit, Allahu akbar, baru terasa nikmat sihat. Bila kita sihat, kita boleh nampak, kita tak rasa nikmat penglihatan al-absar. Tapi bila kita tak nampak, mulalah kita merasa betapa pentingnya nikmat tersebut. Sebab tu nikmat itu bila ada tidak dirasa, bila hilang barulah kita terasa. Yang kedua, Nabi pesan kepada kita jaga nikmat masa, tuan-puan. Masa kita ni, masa lapang. Waktu lapang inilah gunakan kesempatan sebaik mungkin. Bila mana kita sibuk nanti, sibuk ni ada dua, ulama kata masyrul, busy, ada dua. Yang pertama sama ada busy dengan datangnya tanggungjawab kepada kita ataupun benda lain, tanggungjawab kepada kita sama ada dunia, ataupun yang lebih mendahsyatkan adalah datangnya kesempitan waktu ketika mana ghargharah, nyawa nak ditarik. Waktu tu tuan-tuan, Allahu akbar, nak mengaji tak ada dah. Nak mari masjid tak ada dah. Kita waktu nyawa kita dah tak larat dah masa tu nak ditarik, subhanallah. Apa yang kita nak kembali kepada apa? Waktu itulah kita nak kembali kepada agama. Sudah terlambat bila nyawa nak ditarik. Sebab tu waktu sihat ini, maka gunakan kesempatan. Sebab Firaun sendiri ketika mana dia nak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iz faraqna bikumul bahra, cerita pasal Firaun ni,
Dia ligan Nabi Musa alaihi salam, sampai satu tahap laut itu terbelah. Dia laju lagi kuda dengan kaum Qibti, mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan. Bila dia nampak laut itu terbelah dan nak tertutup kembali, dia kata, "Ya Allah." Dia baru sebut nama Allah. Sebelum tu dia mengaku dia Tuhan. "Ana rabbukumul a'la." Apa kata Allah? It's too late. Dah terlambat wahai Firaun. Dah terlambat. Tak boleh nak buat apa dah. Sebab itu kita sebelum terlambat, ingat ni, maka kita kena beringat. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir sekali, ulama kata dalam bersahabat, carilah orang yang kuat amal ibadah. Berkawan dengan dia, sedikit sebanyak kita akan merasa cemburu, kita akan merasa kita juga nak kepada amal ibadat tersebut. Sebab tu kita cari environment, persekitaran yang bagus. Apa persekitaran yang bagus? Rumah kita dekat dengan masjid, rumah kita dekat dengan surau, rumah kita dekat dengan kubur. Tengok kubur, nampak muhasabah diri ni. Ada setengah orang rumah dekat dengan masjid pun tak sedap-sedap lagi. Kubur kata mari, dia duduk relax, rehat. Dia duduk relax, dia duduk lagi, masih lagi dengan dunia dia. Jadi kita ni Allah Subhanahu wa taala mintalah Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan yang baik. Yang kata husnul khatimah tu apa? Keadaan, cara mati, sempat mengucap, kemudian hari yang baik, masa yang baik, tempat yang baik, apa lagi? Dalam keadaan kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana nak dapat tempat-tempat tu? Maka tidak lain dan tidak bukan dapat di mana? Di tempat yang baik. Sebab tu mati ni tuan-tuan tak tahu bila, tak tahu di mana, anytime, anywhere. Jadi ada orang dia mati di Mekah, alhamdulillah. Ada orang mati meninggal dunia di Madinah, alhamdulillah. Ini satu anugerah tuan-tuan. Seorang sahabat saya meninggal dunia di Madinah, ngaji, meninggal di sana. Jadi Allah muliakan. Orang semayang jenazah dia berapa puluh ribu, bukan puluh ribu, ratus ribu hari Jumaat pula. Memang rezeki dia Allah Subhanahu wa taala pilih. Jadi itulah yang dikatakan kemuliaan. Hidup ni mulia bila mati kita mulia. Macam mana mati nak mulia? Man asyraqat bidayah. Mati kita nak mulia, kata ulama, kena hidup itu mulia. Mulia tu bukan memuliakan diri dia, tetapi memuliakan agama Allah. Sanggup dia melawan hawa nafsu dia dengan apa? Dengan dia menegakkan syariat Allah. Hari ni kita membesarkan nafsu kita. Nafsu kata apa? Ikut. Buatlah, ambillah, pilah. Kita ikut. Sedang ulama sebut dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kata apa? Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anha. Tuan-tuan tahu tak bahawa asal punca bagi segala maksiat, buka saja Facebook, buka saja WhatsApp, buka saja berita, bunuh, tetak, parang, rasuah, zina, bunuh bini, kerat 18, kerat 20, apa-apa lagi, macam-macam perkara yang berlaku. Itu dia panggil maksiat, dia panggil jinayah. Ketahuilah ulama kata punca daripada setiap maksiat ini datang daripada kawan dia, iaitulah ghaflah, lalai. Ghaflah ni, lalai ni, lalai, tak sedar diri lagi kan. Allah Subhanahu wa taala dah bagi macam-macam dah hint, masih tak sedar lagi. Aksiden elok, sakit sihat, kena sedar. Jangan jadi orang yang lalai. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan apa? Syahwat. Apa makna maksiat? Dalam kitab kata melanggar perintah Allah yang wajib. Itu makna maksiat.
Yang wajib nak tuan buat. Makna yang wajib tu apa? Compulsory. Semayang wajib tak? Semayang fardu wajib. Tapi kalau orang tu tak semayang sunat, tak baca Quran, Quran tak wajib baca, dia sunat. Tapi kalau orang tu tak baca, kita tak boleh kata dia asi. Sebab tu perkara sunat. Tapi kalau dia tak buat benda yang wajib, tanggungjawab dia, maka dia bermaksiat, melakukan maksiat. Itu makna dia dari sudut istilah, melanggar perintah Allah yang wajib. Sedia maklum bahawa dalam hukum ini dia ada wajib, dia ada harus, dia ada sunat, dia ada haram, dia ada makruh. Wajib dia datang dengan mustahab, perintah yang digalakkan. Kita buat benda yang wajib, tuan-tuan. Benda yang wajib ni kita buat, itu adalah kewajipan. Tetapi yang nak melebihkan kita dengan orang lain, kita nak lebih dengan orang Islam yang lain, maka kita kena lebihkan pada amalan sunat, kata Nabi. Kena lebih amalan sunat ni. Sembahyang sunat lebih, baca Quran lebih, zikir lebih, baru lebih daripada orang. Yang itulah yang dikatakan walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Bukan lebih daripada orang dari sudut kemewahan. Duk lumba pula, nak berapa? Aku nak 6, aku nak 7, hang kalah pada muka. Pula dah. Bukan hak tu lumba. Hang ada berapa property? Aku ada 3 biji, aku ada 6 biji. Duduk sembang pasal rumah pula. Dia tak tahu rumah dia dalam kubur sama dia dengan hak orang miskin tu. Nampak tak? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu mengejar tentang kelebihan yang dikatakan benda-benda yang sunat. Sunnah ni apa? Benda yang Nabi buat dapat pahala. Selawat contohnya, Allahu akbar. Orang yang banyak selawat, orang yang banyak berzikir, maka subhanallah, Allah akan buka bagi dia. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, kata ulama. Siapa yang beramal, mana amal ni? Zikir, selawat, dia dekat dengan Allah, korban dia, hadiah dia, sedekah dia, maka dengan apa yang dia tahu, Allah akan bagi lagi kepada dia awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Apa yang dia tak tahu, Allah akan bagi anugerah. Lalu datanglah ilham kepada dia, datanglah kepada dia idea, datanglah kepada dia apa? Muhasabah. Jadi beginilah yang disebut oleh ulama kesan daripada kita ini beramal. Dia nak beramal ni apa? Untuk nak mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu cerita tentang sahabat. Dia kata apa? Rubbama kunta musian fa arakal ihsan. Kemungkinan engkau berbuat kejahatan. Ini cerita orang buat jahat. Maka dihampakan kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak, yakni iman, daripadamu sebagai kebaikan oleh kerana persahabatan. Okey. Ulama kata, faham molek-molek? Ulama kata, kamu berbuat kejahatan, kemungkinan engkau berbuat kejahatan, maka dihampakan kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak, iman daripada kamu sebagai kebaikan kerana persahabatan. Ulama kata begini, orang yang jahil ini, orang yang jahil, dia lebih baik daripada orang yang alim, orang yang tahu tetapi dia mengikut hawa nafsu dia. Ulama kata bersahabat dengan orang yang jahil lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang menurut hawa nafsu. Bersahabat dengan orang yang jahil, yang tidak ikut hawa nafsu dia, lebih baik, khairun, daripada bersahabat dengan orang yang alim tapi dia ikut nafsu dia. Apa makna dia? Hari ni orang yang cerdik bahaya. Baik orang tak cerdik balik. Dia tak ada banyak sangat akal ni, nak lawan Allah Ta'ala. Hak lawan Allah Ta'ala ni orang cerdik kan? Dia banyak fikir macam mana nak buat. Benda riba, dia tukar helah jadi apa? Helah jadi tak riba. Dia tukar ni, dia nak buat juga bagi boleh. Ni bahaya. Ulama kata bahaya ni. Tu. Tak. Nanti kita beringat. Jangan tertipu dengan dunia yang sementara. Nampak sikit cerdik, maka kita agungkan dia. Padahal cerdik dia tu tak menambah iman pun. Lagi ikut bukan dekat dengan, jauh lagi dengan Allah Ta'ala.
Jadi begitu makna dia. Syarah pula rubbama ni dalam bahasa Arab makna dia boleh jadi, possibility, boleh jadi ataupun kemungkinan ni ihtimal, qad yakunu, boleh jadi ataupun boleh tak jadi. Dapat bahasa Arab dengar ataupun kita baca ayat Quran, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat Quran ataupun ayat bahasa Arab rubbama makna dia kemungkinan. Makna memungkinkanlah, sama ada jadi ataupun tidak, berlaku ataupun tidak, itu makna mungkin. Yang kedua, itu dari segi istilah. Yang kedua al-ihsan. Dia kata rubbama kunta musian fa'arakal ihsan. Al-ihsan ni makna apa? Dalam bahasa Arab al-ihsan, dalam bahasa Melayu kita panggil kebaikan. Ihsan ni diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu hari Jibril alaihi salam dia datang, dia duduk dengan depan Nabi, lutut bertemu lutut. Ini adab tuan-tuan orang yang mengaji. Dia kena dekat-dekat, lutut bertemu lutut. Kemudian datang dengan pakaian yang putih. Makna dia datang mengaji kena bersih. Bersihkan hati, bersihkan pakaian. Kita datang masjid kena bersih, comel, bubuh minyak wangi. Kan? Ni pergi office bukan main, Allah nak jumpa bos, ni nak jumpa Allah Taala, pakai baju pagoda pula. Bulu terkeluar, begitu merambu kan. Pakai molek sikit. Itu menunjukkan kita syukur Allah bagi kepada kita nikmat. Kan? Dengan cantiknya, excitednya, bersugi lagi. Kan? Nah, sebab itu ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat benda ini, dia mencantikkan ibadah kita. Boleh membawa kepada khusyuk dalam sembahyang. Itu kita tengok orang yang sembahyang ni, sembahyang lagi. Sembahyang ni, sembahyang lagi. Sebab apa? Sebab dia rasa nikmat. Sebab apa? Datang faktor-faktor yang sebegitu. Kita kata pakaian dia, wangian dia, jadi kebersihan dia. Jadi bila dia beribadah tu, dia baca Quran, dia rasa puas tu. Tuan-tuan, saya sendiri saya katalah, kalau saya sembahyang dengan bergigi, mandi tak sama dengan sembahyang kita tak mandi terus sembahyang, tak sama. Dia punya nikmat dia bila mandi berus gigi, pakai minyak wangi, masya-Allah, dia rasa lain tuan-tuan. Baik, itu berkaitan dengan kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu maklum tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan lebih maklum daripada saya berkaitan dengan kebersihan. Cumanya kita nak tengok, ulama kata yang kata ihsan itu adalah kebaikan. Agama Islam ni adalah agama yang baik. Sebab itu dia datang daripada Allah. Sebab Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, maka dia tak terima melainkan kebaikan. Yang agama Islam ini adalah agama yang baik. Contohnya kita nampak walaupun agama Islam menegah tak boleh, sebab benda itu tidak baik. Nampak tak? Contoh misalan kita ambil arak. Sebab apa Islam menegah sangat arak? Sebab implikasi ataupun impaknya begitu besar. Walaupun arak itu mendatangkan manfaat, kita kata cukai dan sebagainya kepada negara. Kan? Ini disebut dalam kitab fiqh muamalah. Dia kata walaupun mendatangkan, saya bukan sebut pasal politik, is not politic issue, but it's about agama, religion. Islam kata ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Hai orang yang beriman, sesungguhnya Allah kata ada 4 benda ni. Yang pertama khamru, arak. Yang kedua judi, maisir. Yang ketiga apa lagi? Tilik nasib. Wal ansabu, nasib, tilik nasib. Wal azlam, benda-benda yang melalaikan ni. Rijsun, dia adalah penyakit ataupun kita kata virus kepada apa? Amal syaitan, daripada syaitan. Fajtanibu, lalu Allah kata jauh. Sebab apa Allah kata jauh? Yang pertama arak. Contohnya, walaupun dia mendatangkan cukai pendapatan, tetapi dia keburukannya lebih besar daripada ekonomi.
Bahkan bila orang tu minum arak, dia bawa kereta, langgar orang yang tak bersalah, kemungkinan orang yang bersalah, tak bersalah itu, yang mati tu, dia bukan orang biasa-biasa, bahkan dia orang yang hebat, yang banyak pengaruh, yang banyak jasa kepada negara, mati cemeh gitu kan. Sebab apa? Sebab daripada kesan arak. Bahkan orang mati tu, dia boleh generate income kepada negara. Rugi tak negara? Rugi. Sebab tu Islam saddu zara'i', dia menutup pintu yang nak berlakunya apa? Berlakunya rijsun, perkara-perkara yang buruk. Nampak tak? Tu dia. Bukan saja-saja. Kemudian pula arak ini, kalau kita tengok banyak lagi kesan dia. Sebab tu Nabi kata kullu khamrin muskir wa kullu muskir haram. Arak itu memabukkan, dan yang memabukkan juga adalah haram. Adik-beradik arak, ketum, kan? Apa lagi? Dadah. Hak memabukkan ni. Nampak tak kesan? Dadah macam mana? Dia tak dapat barang, dia tetak mak dia. Tuan-tuan cek dalam Facebook, dalam Masya Allah, tengok sakut tuan-tuan. Kita minta Allah jauhkan keluarga kita daripada penyakit-penyakit begini. Anak-anak, cucu cicit kita. Allahumma jannibna, Nabi ajak kepada kita doa. Doa dijauhkan daripada keturunan-keturunan yang ambil benda-benda macam ni. Nabi kata Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal adawa wasu'il adab. Tu yang pertama, ya Allah, kata Nabi, jauhkanlah kami daripada apa? Daripada mungkar yang tak baik akhlak. Kemudian adawa, ubat-ubat, makanan-makanan yang tak baik, termasuklah arak, termasuklah dadah, benda-benda suplemen yang tidak baik, vape dan sebagainya. Budak-budak muda isap vape, jangan budak lelaki, budak perempuan isap vape lah ni, tak malu tuan-puan. Kan? Itu makna dia. Baik, kemudian kata ulama, ihsan ialah tahqiq, yakni penyaksian hadrah rububiyah dengan cahaya basirah. Ihsan tu apa? Menyaksikan hadrah. Hadrah ni kehadiran, keadaan rububiyah Allah Ta'ala tu. Nampak tak Allah? Tak nampak, tapi Allah nampak kita. Tapi orang yang dia dapat ihsan ni, dia merasa keberadaan kehadiran Allah dengan cahaya mata hati dia, dia kata. Cahaya basirah. Basirah tu mata hati. Kalau basar, mata ni, mata telinga ni. Tapi kalau basirah, mata hati. Baik, itu yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, perkataan yang kita nak ambil daripada matan yang kita baca ialah aswa'u hala. Seburuk-buruk. Aswa'u hala ini makna dia seburuk-buruk keadaan. Muslimin dan muslimat, mafhum hikmah, kata dia, sesungguhnya persahabatan dengan orang yang lebih rendah keadaan agama ataupun akhlaknya merupakan penyebab kepada tertutupnya aib dirimu. Coba. Bila kita bersahabat dengan orang yang lebih rendah dalam agama ni, maksudnya rendah akhlak, jenis tak jaga, pantang larang. Bila kita duduk dengan dia, menyebabkan tertutupnya aib diri kita. Kita tak nampak yang kita buat salah itu besar, dia jadi kecil. Tu antara kesan dia. Bila duduk dengan orang yang tak semayang, kita semayang. Mula-mula dia akan semayang lewat, lepas tu dia tak semayang lah. Sebab dia tengok kawan tu lah besar lah, hang ni semayang. Lek lah tinggal semayang pun. Kawan tu kata, betul juga no. Tambah dia pula duk main lah kali tak semayang. Sebab tu dia akan, iman dia akan turun. Bukan makna kita nak boikot orang tu tak. Tetapi kita ni kena jadi orang yang menarik, mempengaruhi sahabat kita. Hari ni kita mudah dipengaruhi, kan? Mudah dipengaruhi dengan anasir unsur luar. Mudah sangat. Ada orang dia tak kawan dengan orang, tapi dia kawan dengan handphone. Jadi handphone tu panduan dia. Dia duk tengok tu kata betul. Tanya Google lah, kan? Semua ustaz Google. Tak mau ngaji lah ni, semua Google. Lah kali caca merbah. Ngaji kena ada guru. Kalau tak ada guru, syaitan guru dia.
Okey. Justru sesungguhnya persahabatanmu dengan orang yang lebih rendah. Dia cerita tadi ni pasal aib dan terlihat kesempurnaannya berbanding mereka. Kemudian bila kawan pula orang yang lebih rendah daripada kita, dia nampak dia lebih. Tu dia. Dia akan nak rasa dia lebih sempurna berbanding orang lain. Itu masalah lah. Kan? Kita kawan ni bukan kerana nak kita lebih ataupun kurang. Kawan apakah tujuan matlamat bersahabat? Adalah untuk mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Hang buat salah aku tegur, aku salah hang tegur kerana Allah. Kan? Tu dia. Tu baru betul kawan. Kawan ni tuan-tuan, bila salah dia tegur kita, tu baru kawan. Sahabat idarah. Tapi kalau kita buat salah dia tak tegur, tu bukan kawan. Tu setan nama dia. Kan? Sokong tak perkataan yang disebut? Bukan kawan, setan. Sebab kalau kawan dia mesti mau tegur punya. Kan? Hang apa buat macam ni? Ni anak dara orang ni hang duk rosak contoh. Tegur. Kena mau tegur. Dan kita pula bila kena tegur, kena terima. Nah, itulah kehidupan seronoknya menjadi orang Islam. Nasihat, pedoman. Sebab niat kita itu jelas. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Tapi kalau bersahabat kerana kepentingan, untuk nak ada projek, untuk nak ada program, untuk kepentingan, maka bila hilang kepentingan itu, dia akan tinggal. Itu dia. Ini cerita pasal sahabat ni. Kitab-kitab yang lain banyak tentang sahabat. Cerita detail. Jadi hak ni bukan cerita pasal sahabat, ni cerita pasal kemungkinan dia kata dia melakukan dosa. Habis akhirnya dia kata boleh jadi ini pada hakikat seperti Fata Morgana. Fata Morgana ni bawa kenderaan nampak beralun, nampak ada ayak, pergi dekat tak ada ayak pun. Kan? Nampak macam ada tapi tak ada pun, itulah dunia. Indah Fata Morgana melalaikan, menipu daya. Itu lagu Hijaz lah. Budak-budak lah mana tahu dah lagu Hijaz. Dia tahu lagu apa? Aiman Tino, Aiman Jakte, dia tahu lah. Ngaji. Lagu-lagu Hijaz dulu banyak tunggu mesej. Kan? Fata Morgana, lagu-lagu Rabbani dulu. Tu dia. Lagu dulu banyak mesej. Filem dulu pun banyak mesej. Tengok filem Piramli. Piramli tu tuan-tuan, dia habaq macam-macam lah. Pasal politik lah, pasal keluarga lah, apalah. Kan? Semua ni ada mesej dia. Sebab dia orang dulu-dulu ni hebat. Ngaji tak tinggi sangat, sijil tak ada. Tapi Allah bagi kepada mereka ni cara fikir. Saya rasa Piramli ni tuan-tuan, wali tuan-tuan. Apa dia cerita semua jadi. Kan? Tu dia. Filem lah, main ingat tu lah. Apa? Cinta, cerai. Lepas tu anak kaya, ayah ada company, dia balik cinta. Dia ingat tu pusing. Cintamu cintaku, curi-curi cinta, cinta sejadah, semua cinta. Kubur tak mau pula cinta. Bubuh sikit tuan-tuan. Kan? Production pun dah habis akal lah. Lepas habis korek novel ni pula tak tahu lah. Nak bagi punya seronok orang, sehingga kan apa? Tak ada modal. Gitu. Jadi kena ada mesej. Kena ada hikmah. Dalam kehidupan ni kena ada hikmah, kata dia. Sebab tu hikmah yang pertama, sebagai pelengkap kepada apa yang kita sebutkan ini, dikata menjelaskan kepada kita tentang penipuan dalam bersahabat. Sahabat ni, dalam sahabat ni dia panggil penipuan dalam bersahabat. Dia jaga-jaga. Carilah kawan yang betul-betul. Betul-betul nak berkawan dengan kita. Bukan sekadar kita senang, waktu tu dia ada, tapi bila kita susah, dia tinggalkan kita. Itu bukan sahabat. Itu nama dia musibah. Yang kedua, Ibnu Abbas kata, musibah yang paling besar bagi siapa yang bersahabat adalah golongan seperti ini. Kan? Golongan seperti ini. Orang yang golongan seperti ini nak golongan apa ni? Tadi cerita tadi ni. Itulah musibah besar. Dan tidak mendorong kita ni pula bila orang hak mari nak tolong kita, nak nasihat kita, kita tak mau dengar. Orang hak nak merosakkan kita pula, kita seronok. Betul tak?
Dia tak mau dengar dah hari ni. Orang tegak-tegak dia tak mau. Orang rosakkan dia nak. Tu pelik tu. Tu dia. Manusia dia hilang pedoman. Dan yang ketiga, Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Daripada tarekat Syaziliyah. Dia kata, aku bertanya kepada guru tentang tafsiran hadis sahih tentang daripada hadis yang dibawa oleh Anas bin Malik. Nabi kata, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Apa hadis ini kata? Mudahkan, jangan susah-susah, dan berikanlah berita gembira, jangan menyebabkan kebencian. Jadi nak cari sahabat, cari orang yang boleh bagi berita gembira kepada kita. Tu. Dan kita bersahabat pula, jangan bagi orang susah dengan kita. Dan juga bagi berita gembira. Dulluhum 'ala Allahi wa la tadulluhum 'ala ghairi. Jawab guru dia, daripada hadis ini, pimpinlah, makna dia apa? Nabi kata, pimpinlah mereka kepada Allah dan jangan pimpin mereka kepada selainnya. Sesiapa yang menunjukkan kamu kepada dunia, maka sesungguhnya dia menipu kamu. Sesiapa yang menunjukkan kamu untuk bekerja, dan sesungguhnya dia meletihkan kamu. Sesiapa yang menunjukkan kamu jalan menuju Allah, maka sesungguhnya dialah yang menasihati kamu. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada hadis ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaatlah kuliah kita pada malam ini. Yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, salah silap. Mudah-mudahan kita bertemu lagi, hadirin dan hadirat para jemaah Masjid Jami'ur Rahmah Kampung Limau Manis. Doakan sama-sama kita semua sihat wal afiah, dijauhkan daripada bala penyakit yang berjangkit, COVID-19 dan sebagainya. Khususnya di tempat kita dan umum dia seluruh negara dan umum lagi seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.